Yes, salam sejahtera tuan-tuan dan puan. Selamat datang ke saluran Wako. Ya, Wako Channel. Sekiranya anda belum subscribe ke Wako Channel, sila subscribe sekarang. Dan sila buka loceng di sebelah dia supaya anda akan menerima notifikasi daripada YouTube apabila saya postkan video baru saya pada masa akan datang. Jadi tuan-tuan dan puan, sila subscribe sekarang. Dan kita akan tengok makluman yang mungkin anda minati sekarang juga, ya, mengenai KWSP iSINA. Anda boleh memohon pengeluaran RM10,000 dari akaun satu. Jom kita tengok apakah yang anda harus tahu sebelum anda memohon iSINA KWSP. Ya, soalan pertama, apakah itu iSINA? iSINA merupakan kemudahan untuk ahli KWSP yang terjejas dalam tempoh krisis COVID-19 bagi membantu mereka meneruskan kelangsungan hidup. Soalan kedua, apakah kriteria untuk saya memohon iSINA? Kriteria kelayakan terbagi kepada dua kategori seperti di bawah. Mari kita tengok kategori yang pertama dulu. Kategori pertama, yang sebelah kiri, ahli yang belum mencapai umur 55 tahun dan anda sudah lama tidak menjarum, anda seorang suri rumah, anda bekerja sendiri dan bekerja di sektor ekonomi GIG, anda hilang pekerjaan, anda diberi cuti tanpa gaji, anda hilang sumber pendapatan. Dan tiada dokumen perlu disertakan bersama permohonan, kelulusan secara automatik berdasarkan data dalaman KWSP. Tiada caruman dengan KWSP sekurang-kurangnya 2 bulan berturut-turut semasa permohonan atau mengalami pengurangan gaji pokok sebanyak 30% dan ke atas sejak 1 Mac 2020. Dan untuk kategori yang kedua pula, sebelah kanan, ahli yang belum mencapai umur 55 tahun yang mengalami pengurangan pendapatan keseluruhan sebanyak 30% dan ke atas, jumlah gaji allow dan allow kerja lebih masa sejak 1 Mac 2020. Permohonan ini perlu disertakan bersama dokumen berikut. Untuk kategori yang kedua, pertama, anda perlu sertakan dokumen seperti slip gaji sebelum dan selepas pengurangan pendapatan dan notis pemberhentian atau pemotongan allow dan atau tuntutan kerja lebih masa dan atau dokumen sokongan lain yang berkaitan seperti penyata bank. Soalan seterusnya, bila dan bagaimanakah saya boleh memohon iSINA? Ya, sekiranya anda tergolong dalam kategori 1, anda boleh mula memohon pada 21 Disember 2020. Bagi anda yang tergolong dalam kategori 2 pula, permohonan boleh dibuat bermula 11 Januari 2021. Permohonan iSINA hanya secara online di laman web isina.kwsp.gov.my. Saya ulangi, anda hanya boleh memohon secara online saja di laman web isina.kwsp.gov.my. Okey, soalan keempat. Apakah perkara penting yang perlu saya lakukan sebelum memohon iSINA? Ya, bagi melancarkan urusan permohonan nanti, anda digalakkan untuk mendaftar nombor telefon bimbit anda di cawangan atau kios KWSP dan mengemaskini maklumat melalui aplikasi atau portal iAccount. Pastikan akaun bank yang diberikan kepada KWSP semasa pendaftaran masih aktif dan milik anda dan bukan akaun bersama. Okey, nota. Pastikan urusan pendaftaran nombor telefon bimbit anda di kios atau cawangan KWSP dirancang sebaik mungkin. Kedua, KWSP sentiasa mengamalkan SOP yang ketat sepanjang tempoh pandemik ini sebagai langkah-langkah penting untuk menjaga kesihatan dan keselamatan ahli. Soalan kelima, bagaimanakah caranya saya boleh menyemak baki simpanan akaun satu saya? Okay, jawapannya, anda boleh menyemak baki simpanan akaun satu secara online melalui aplikasi atau portal iAccount atau cawangan atau kios KWSP yang terdekat. Soalan keenam,
Bila dan bagaimanakah pembayaran iSINA saya akan dibuat? Bagi kategori yang pertama, pembayaran pertama iSINA akan dibuat bermula pertengahan Januari 2021. Bagi kategori kedua, status permohonan akan dimaklumkan kepada ahli dalam masa 2 hingga 3 minggu selepas permohonan dibuat. Pembayaran akan dilaksanakan sebelum akhir bulan berikutnya selepas kelulusan diberi. Ketiga, pembayaran selebihnya akan dibuat secara bulanan mengikut jumlah dan tempoh permohonan anda. Keempat, pembayaran akan dilakukan melalui kaedah pengkreditan terus direct credit ke dalam akaun bank milik anda. Ketujuh. Soalan ketujuh, berapakah amount kelayakan iSINA? Amount kelayakan iSINA adalah berdasarkan baki simpanan akaun satu ahli seperti berikut. Kita tengok yang sebelah kiri ya. Bagi simpanan akaun satu RM100,000 dan ke bawah. Okay. Pengeluaran sehingga RM10,000 tertakluk kepada baki simpanan minimum RM100 dalam akaun satu. Barang bulanan pertama mengikut pilihan anda sehingga maksimum RM5,000. Barang selebihnya adalah minimum RM1,000 sebulan tertakluk kepada baki akhir akaun satu dengan amal barang minimum RM50. Dan dibayar dalam tempoh sehingga 6 bulan. Di bawah sini ada jadual berikut. Kalau anda mempunyai baki akaun satu sebanyak RM4,500, amal pengeluaran maksimum adalah RM4,400 dan pembayaran bulan pertama adalah RM4,400. Dan jika anda mempunyai RM10,000 dalam akaun satu dan amal pengeluaran maksimum adalah RM9,900 dan pembayaran bulan pertama adalah RM5,000. Dan jika baki anda dalam akaun satu adalah RM70,000, amal pengeluaran maksimum adalah RM10,000. Tapi pembayaran bulan pertama masih sama RM5,000. Dan jika baki akaun satu anda adalah RM100,000, amal pengeluaran maksimum tetap sama RM10,000 dan pembayaran bulan pertama juga sama adalah mula dari maksimum RM5,000. Mari kita tengok sebelah kanan pula. Okay. Jika anda mempunyai baki simpanan akaun satu yang lebih dari RM100,000. Oh, wow. Pengeluaran sehingga 10% daripada simpanan tertakluk kepada amal maksimum RM60,000. Okay. Barang pertama mengikut pilihan anda sehingga maksimum RM10,000. Dan barang selebihnya adalah minimum RM1,000 sebulan dan dibayar dalam tempoh sehingga 6 bulan. Mari kita tengok jadual yang sebelah kanan pula. Jika baki akaun anda mempunyai RM100,001, amal pengeluaran maksimum adalah RM10,000 dan pembayaran bulan pertama adalah RM10,000. Dan jika anda mempunyai baki akaun satu RM500,000, amal pengeluaran maksimum adalah RM50,000 dan pembayaran bulan pertama masih start dengan RM10,000. Okey, baki akaun satu jika mempunyai sebanyak RM800,000, amal pengeluaran maksimum adalah RM60,000 dan pembayaran bulan pertama adalah RM10,000. Okey. Ya, soalan seterusnya. 8. Adakah saya perlu membayar semula amount iSINA yang dikeluarkan? Ya, tuan-tuan dan puan-puan, anda tidak perlu membayar semula. Wow. 9. Jika saya telah memohon pengeluaran iLestari, bolehkah saya memohon iSINA? Ya, boleh ke? Kalau anda sudah ada iLestari sekarang? Jawapannya, boleh. Anda yang sedang menerima bayaran bulanan pengeluaran iLestari juga boleh memohon iSINA. Okey, boleh ya? Bagus. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, sekian sajalah video kali ini dan saya berharap maklumat ini dapat membantu anda dan mungkin anda boleh sebarkan video ini kepada rakan-rakan anda yang ingin mengetahui maklumat tentang iSINA KWSP ini. Untuk ini, jangan lupa subscribe ke channel saya. Sekian. Terima kasih. Jumpa lagi.